Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? So, hopefully korang berada dalam keadaan sihat sejahtera. So, berjumpa lagi dengan cikgu. Tapi kali ini masih lagi kita membincangkan berkenaan dengan bab 5 iaitu sebatian karbon. Tapi hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu 5.3 alkohol. Okey, tajuk kita menarik alkohol. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini macam biasa? So, berdasarkan standard kandungan 5.3 iaitu alkohol dan standard pembelajaran kita pada hari ini 5.3.1 memerihal proses penyediaan alkohol. Okey, kita belajar macam mana cara nak buat alkohol. Yang kedua, mengenal pasti sifat fizik dan sifat kimia alkohol. Macam mana nak kenal alkohol? Okey, nanti kita akan tengok. Berkomunikasi tentang kegunaan alkohol dalam kehidupan harian kita. Apa gunanya alkohol ni? Kenapa wujudnya alkohol? Apa gunanya alkohol? Penting sangat ke alkohol? Tak apa, cikgu cover, jangan risau, tenang-tenang semua. Dan berkomunikasi tentang kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okay. So tolong dengar dengan fokus, dan kalau tak faham macam biasa boleh komen, dan kalau like nanti boleh, kalau suka boleh like dan juga boleh share dengan kawan. Ya Allah, terasa kita hari ni. Okay, alkohol, tajuk ni yang menarik. Kat kelas cikgu pun memang orang suka sebenarnya tajuk ni, alkohol. Okey, tak apa, kita akan tengok apa yang menarik sangat. Okey, alkohol apa itu alkohol? Kena kenal dululah apa itu alkohol Alkohol merupakan sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen di dalamnya. Okey, so ada karbon, hidrogen, oksigen. Okey, fine, itu yang pertama. Alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian. So, ingat dalam kepala tu, bila sebut je nak menghasilkan alkohol, dia adalah melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast. Okay? So, mesti ada yeast Dalam proses penapaian, enzim Zymes dalam yeast menukarkan glukosa kepada etanol dan juga karbon dioksida. Okay, cuba tengok glukosa. Apabila saya campurkan dengan yeast, dia akan menghasilkan enzim Zymes. Yeast ni yang menghasilkan Zymes, jenis enzim untuk menukarkan glukosa tadi kepada etanol dan juga karbon dioksida. Maksudnya hasil tindak balas dia tu adalah etanol. Etanol ni adalah alkohol lah, dan juga sejenis gas iaitu gas karbon dioksida. Okey, ini kita panggil persamaan perkataan. So tolong perhatikan elok-elok dan tolong ingat, jumpa je glukosa campur dengan yeast, confirm itu adalah proses penapaian. Alah, macam nak buat tapai tu. Penapaian. Okey, next. Antara makanan yang boleh menghasilkan alkohol melalui tindakan yeast adalah makanan yang mengandungi glukosa atau kanji. Makanan yang mengandungi glukosa atau kanji. Contohnya gula, anggur, apple, tebu, beras, gandum, ubi dan barley. Okey, semua ini makanan-makanan yang mengandungi glukosa ataupun kanji. InsyaAllah kita boleh buat alkohol. Okey, boleh menghasilkan alkohol. Okey, cara dia macam mana? Okey, pertama, ini adalah proses penapaian, alat radas penapaian. Apabila larutan gula ataupun larutan glukosa ataupun kanji tadi dicampur dengan yeast, okey, so kita biarkan selama mungkin 2-3 hari ataupun seminggu ataupun lagi lama. Okey, so dia akan menghasilkan gas. Gas tu akan menyebabkan air kapur ni menjadi keruh. So confirm, jelas, kalau air kapur keruh, maksudnya itu ada gas karbon dioksida. Okey, so that's why dia letak air kapur dekat sini. Dan dalam ni ada alkohol. Alkohol ni iaitu etanol. Etanol ini dia sebenarnya bukan etanol yang pure sebab dia dah bercampur dengan yeast apa semua. So nak mendapatkan alkohol yang tulen, okay, kita kena lakukan proses penyulingan. Ini dia proses penyulingan So kita panaskan, okay, hasil turasan tadi, ini hasil tadi, okay, kita turas dan kita masukkan ke dalam kelalang. Dan kita kukus, kita panaskan, dan
dia akan jadi wap pada suhu 78 darjah Celsius, dan wap ini akan naik masuk ke dalam kondenser libid ni dan akan terkondensasi dan kita akan dapat etanol. So ini adalah etanol yang tulen. Kita panggil etanol tulen, yang mana etanol tak bercampur dengan bahan-bahan lain. So ingat pada suhu 78 darjah Celsius. Kenapa? Sebab takat didih alkohol 78. Bila sampai ke 78, alkohol tu dah jadi wap dan dia akan naik. So boleh kita pisahkan dia. Dalam form 1 dah belajar kan. Okey. So itu proses penyulingan. Okey, next, sifat fizik alkohol. Sifat fizik ni sifat fizikal, luaran alkohol. Alkohol ni tidak berwarna. Okey, tengok gambar. Cecair pada suhu bilik, dia ada bau yang tersendiri. Takat didih dia meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Sebab bila atom karbon tu makin banyak, dia makin susah nak putuskan ikatan. So semakin banyak haba, so that's why takat didih dia tinggi. Dan ketelarutan dalam air akan berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. Okey, itu sifat fizik. So kena ingat sifat fizik. Next adalah sifat kimia. Sifat kimia ni adalah sifat apabila dia bercampur dengan bahan lain. Contoh, dalam tindak balas pembakaran. Maknanya tindak balas pembakaran ni kita campurkan alkohol dengan oksigen lah, ataupun kita bakar dalam oksigen. Alkohol ataupun etanol mudah terbakar. So be careful. Dan nyalaan dia berwarna biru. Okey, cuba tengok ni, nyalaan berwarna biru. Pembakaran etanol akan mengeruhkan air kapur. Bila air kapur keruh, ingat bila air kapur keruh maksudnya ada sejenis gas yang akan mengeruhkan air kapur, iaitu gas karbon dioksida. So tolong ingat dalam kepala tu, gas karbon dioksida boleh mengeruhkan air kapur. CO2 ni karbon dioksida lah. Okey. Kemudian pembakaran etanol akan menukarkan kertas kobalt klorida kontang daripada warna biru menjadi warna merah jambu. Wow. Biru jadi pinky-pinky. Merah jambu kan. Bermaksud. Dia ada maksud. Bukan saja-saja buat. Dia ada maksud. Ada kehadiran wap air. Okey. So ini adalah persamaan perkataan dia. Etanol bila bergabung dengan oksigen, maksudnya bila kita bakar di dalam oksigen, dia akan menghasilkan sejenis gas yang akan mengeruhkan air kapur, iaitu gas karbon dioksida dan juga wap air. Macam mana cikgu tahu nak test ni? Kita test dengan kertas kobalt klorida kontang. Kalau warna biru tu tukar jadi merah jambu, confirm dia adalah wap air. Itu je, simple je. Okey, tu tindak balas pembakaran. Next adalah tindak balas pengesteran. Etanol bertindak balas dengan asid organik, asid karboksilik, untuk menghasilkan cecair tidak berwarna, yang mana bau dia wangi, bau harum, yang kita panggil dia sebagai ester. Okay. So etanol campur dengan sejenis asid organik, contohnya asid karboksilik, dia akan menghasilkan satu cecair yang bau dia wangi. Bau dia ada satu bau lah, bau yang harum, yang kita panggil dia sebagai ester. Jadi ester ni sebenarnya dia tidak terlarut campur dalam air. Dia akan bau wangi, dan bila kita goncang dengan air, dia tak bercampur dengan air. Okay? So itu adalah tindak balas pengesteran. Ini dia punya persamaan perkataan dia. Butan 1-al ataupun butanol campur dengan asid etanoik, dia akan jadi butil etanoat dan campur air. Okay. Alkohol. Tadi kita dah belajar macam mana cara nak buat alkohol dan apa sifat fizik, sifat kimia. Sekarang kita nak tengok pula apa gunanya alkohol ni dalam kehidupan harian kita. Guys, I tell you, memang banyak kegunaan alkohol. Antaranya sebagai bahan api. Alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebatian karbon organik ini mudah terbakar. Nyalaannya berwarna biru dan pembakarannya lengkap serta bersih tanpa jelaga. Okey, so kurang debu, kurang jelaga, so itu baik untuk environment. Itu dari segi bahan api. Dari segi perubatan dia, alkohol digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membunuh mikroorganisma, selain digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai jenis ubat. Kita sekarang dalam keadaan COVID-19 pun, kita punya hand sanitizer pun menggunakan alkohol. Jadi memang alkohol digunakan secara meluas. Dan untuk produk kosmetik, alkohol digunakan sebagai pelarut pelbagai barangan kosmetik seperti minyak wangi, lotion, gincu dan sebagainya. Pun nak buat tu pun menggunakan alkohol. Okey. Dan dalam bidang industri lagi banyak.
Alkohol lazimnya digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci dan juga makanan. Okey, alkohol juga merupakan bahan tindak balas dalam pembentukan ester yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya macam si cerita tadi. Okey, ester adalah satu bahan yang wangi. Bukan saja-saja orang buat ester tu, sebenarnya ester tu banyak digunakan dalam bidang kosmetik, okay? Kan pewangi makanan, dia ada bau-bau, okey, bau buah, bau bunga, itu semua ester lah, ester. Okey. Jadi ester tu buat apa? Ester tu, nak menghasilkan ester tu kita kena campurkan asid karboksilik dan juga alkohol. Okey. Dan adalah satu bahan, alkohol juga, nama dia etanadiol, pula merupakan sejenis alkohol yang digunakan sebagai cecair anti beku ataupun coolant yang digunakan dalam enjin kereta, kapal terbang dan juga bot. Selain itu, dakwat pen, kita punya dakwat printer dan sebagainya pun ada alkohol dalam dia. Wow. So, begitu banyaknya kegunaan alkohol. Okey, next. Boleh gunaan alkohol. Next adalah kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Walaupun alkohol ni banyak kegunaan, tetapi kalau kita terlalu terdedah kepada bahan alkohol ataupun orang yang terutamanya minum minuman beralkohol secara berlebihan, dah memang untuk orang Islam memang tak boleh. Tapi bagi mereka yang boleh mengambil alkohol kepada non-Muslim ataupun kepada mereka-mereka yang gemar minum alkohol ni, ini dia kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey, yang pertama, that's why tak payahlah benda-benda ni nak minum kan, tak payah. Okey, yang pertama, dia akan efek dari segi otak kita. Kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran untuk menganggar jarak tu. Orang kata mabuk tu, mabuk kan, nampak macam jauh lagi tapi dah dekat kan, mabuk. Okey. Dari segi jantung pula, kadar degupan jantung akan meningkat, akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, kalau dari segi paru, okey, paru-paru kita, kadar pernafasan akan meningkat disebabkan kita mengambil alkohol. Okey, kalau dia akan efek juga pundi kencing, yang mana pembuangan air kencing akan menjadi lebih kerap. Okey. Perut. Okey, perut, kerengsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan juga ulcer. Okey. Itu perut. Kalau hati, akan menyebabkan kerosakan sel hati boleh mati dan juga boleh mengeras, boleh menyebabkan cirrhosis hati dan juga kanser hati. Okey, ginjal, minuman yang kita minum, okey, akan ditapis di bahagian ginjal, okey, untuk penghasil air kencing, akan menyebabkan kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. So ginjal terpaksa bekerja lebih keras lah, kerana alkohol adalah satu bahan kimia yang dia boleh memberikan kesan kepada organ-organ dalaman kita. Dan juga bagi ibu yang mengandung, yang mana mereka ni kerap mengambil alkohol, ibu-ibu mengandung yang menggunakan alkohol, minum alkohol, akan menyebabkan sindrom fetal alkohol. Apa sindrom fetal alkohol ni? Iaitu fetus yang mempunyai kepala dan otak yang bersaiz kecil, muka dia jadi tak normal dan of course pertumbuhan akan terbantu. So please guys, okay, alkohol memang banyak kegunaannya, tapi bagi siapa yang nak cuba, please jangan cuba pun minum. Bagi yang mereka yang gemar minum alkohol, please tolong stop. Kerana kesan-kesan ini sangat berbahaya. Okay? So jaga diri, jaga hati, jaga minda, jaga kesihatan semua. Sampai sini saja kita punya pembelajaran untuk tajuk alkohol ni. Kalau ada persoalan nak tanya, boleh komen. Boleh juga share dengan kawan-kawan kalau suka. So that's all for today. Thank you so much kerana sudi menonton video cikgu. Dan terima kasih cikgu. Love you all. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.